Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib kita menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah, dalam kuliah yang lalu kita telah menyentuh tentang bagaimana berinteraksi dengan ayat yang muhkamat dan juga ayat yang mutasyabihat. Secara ringkasnya kita mengambil panduan cara berdepan dengan ayat mutasyabihat ini daripada ayat suci Al-Quran, ayat 7 surah Ali Imran, iaitu yang mana Allah Ta'ala menyebutkan kedua-duanya, walladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah Ta'ala yang telah menurunkan kepada kamu Al-Kitab. Al-Kitab yakni Al-Quran. Jadi minhu, daripada ayat Al-Quran itu ayatun muhkamat. Ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamat inilah menjadi induk kepada Al-Quran. Berarti ayat-ayat yang muhkamat yang jelas, terang, pasti maksudnya itu yang menjadi tonggak pegangan kita umat Islam yang mengikut kepada Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada di sana ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat, yang ini disebutkan dalam Al-Quran, beza dua golongan dalam mendepani ayat mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang hatinya itu ada zayg, ada cenderung kepada kesesatan, maka dia akan mengikut apa yang sama-sama daripada ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Dia akan ikut yang sama-sama tu. Kenapa? Ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Kerana dia ikut, dia nak mencari kepada fitnah. Fitnah di sini bermaksud perbalahan, pertikaian, polemik. Dia nak cari yang itu, wabtigha'a ta'wili, dan dia nak juga meletak satu tafsiran yang tertentu kepada ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu makna yang sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Jadi di situ kita dah dapat satu kumpulan yang salah berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, diikut yang sama-sama, dan dengan tujuan nak cari balah, nak cari polemik, nak cari pertikaian. Sedangkan yang muhkamat dah jelas, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seumpama dengan Allah tu satu apapun.
Yang tu kan yang dah muhkamat, yang dah jelas. Jadi sepatutnya dia ikut yang itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu tafsiran daripada ayat mutasyabihat itu melainkan Allah. Jadi di sini oleh kerana tidak ada yang tahu makna ayat yang mutasyabihat ini kecuali Allah, maka warasifuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka itu berkata kami beriman dengannya, beriman dengan ayat yang muhkamat, beriman dengan ayat yang mutasyabihat, kerana setiap satu daripada keduanya itu adalah datang daripada Tuhan kami. Jadi tak mahu kita itu membatalkan ayat muhkamat atau menolak ayat yang mutasyabihat, tidak boleh. Kedua-duanya kita kena terima. Cuma bila kita mengikut bacaan yang mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti di situ, waqaf di situ, maka oleh kerana tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah, serah kepada Allah, sebab Allah yang tahu. Inilah yang dikatakan metod atau pendekatan yang digunakan oleh kebanyakan salaf, iaitu digelar sebagai tafwid. Tafwid daripada perkataan bahasa Arab, fawwadha yufawwidu tafwidan, makna menyerahkan bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Dan inilah misalnya kalau ayat mutasyabihat tentang istiwa, ar-Rahmanu alal arsy istawa. Lalu bagi golongan salaf yang mengambil pendekatan tafwid, atau dikenali juga sebagai takwil ijmali, mengalihkan dengan secara umum. Jadi mereka mengatakan istawa istiwaan yaliqu bihi jalla jalalu. Istiwa itu adalah istiwa yang layak dengan Allah Ta'ala. Jadi serah kepada Allah apakah makna sebenar daripada istiwa. Ini diterima sebagai manhaj ahli sunnati wal jamaah yang membawa kepada natijahnya tanzih. Tanzih makna mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan, termasuklah mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Tapi metodnya adalah metod tafwid, ataupun kita panggil juga sebagai takwil ijmali. Kenapa takwil? Takwil di sini bukan dengan makna tafsir. Takwil di sini dengan makna mengalih sesuatu lafaz daripada makna yang zahir, yang biasanya cepat datang dalam otak bila disebut lafaz itu, tapi dialih daripada makna tersebut kepada makna lain. Kenapa? Kerana ada dalil yang menuntut supaya dialih. Ini takwil secara istilah, itu maknanya, definisinya dalam bahasa Arab dikatakan sarful lafzi an ma'nahu zahiril mutabadiri ila zihni ila ma'nan akhara lidalilin yaqtadi hadha sarf. Mengalih sesuatu lafaz daripada makna zahir yang segera datang ke otak seseorang bila disebut lafaz itu, dialih kepada makna lain kerana ada dalil yang menuntut supaya dialih. Tapi tidak dialih kepada makna yang tertentu, dialih kepada makna yang diserah kepada Allah Ta'ala. Allah yang lebih tahu. Allahu a'lamu bimuradihi. Kadang-kadang disebut begitu. Allah yang lebih mengetahui apa yang dikehendaki dengan lafaz tersebut. Jadi ini menatijahkan tanzih juga, menatijahkan bahawa Allah itu tidak sama seperti makhluk. Allah itu tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Jadi ada juga yang wakaf tidak di lafzuz jalalah Allah itu, tapi disambung, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang ulama, yang alim, yang mendalam ilmu mereka. Ikut qiraat yang kedua ini, mereka juga tahu makna dari ayat mutasyabihat. Maka ini membuka kepada pendekatan yang kedua yang disebut sebagai takwil, ataupun secara terperinci takwil tafsili. Takwil makna alih lafaz kepada makna daripada makna yang zahir kepada makna lain yang dituntut oleh dalil. Tapi sekali ini instead of makna itu diserah kepada Allah Ta'ala, tapi makna itu diletakkan yang dari segi bahasanya memang ada, kerana Quran ini dalam bahasa Arab. Jadi misal kata istawa tu bahasa Arab. Jadi ada katakan 14 atau 15 makna istawa
yang mana sebahagiannya tu kalau dinisbahkan kepada Allah Ta'ala bercanggah dengan ayat-ayat yang muhkamat. Ya, jadi tak boleh ambil makna yang demikian. Tapi ada juga makna-makna daripada istawa itu, kalau dimaknakan dengan makna tersebut, masih tidak bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Ya. Antara banyak-banyak makna istawa, misalnya, ada istawa dengan makna istaula. Istawa ala bermakna istaula ala, menguasai. Jadi kalau kita memahami istawa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula, Allah yang Rahman menguasai arasy. Pertama, dari segi bahasa boleh diterima kerana memang ada makna tersebut. Yang kedua, memang pasti tidak bercanggah dengan akidah. Tidak ada orang yang Islam, sama ada dia itu golongan musyabbihah ataupun golongan ahli sunnah wal jamaah, yang menolak bahawa Allah Ta'ala menguasai arasy. Semua menerima. Itu kan yang dah muhkam, yang sudah pasti. Kemudian, misal lagi ada antara makna istawa adalah qahara. Qahara ini berarti menggagahi. Bahkan salah satu nama Allah Ta'ala adalah Al-Qahhar, yang maha menggagahi. Maksud menggagahi ini adalah apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki, maka makhluk itu terpaksa patuh. Tau'an wa karha, sama ada secara sukarela atau secara terpaksa. Apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan, nak tak nak, itulah yang akan berlaku pada makhluk. Jadi kalau dikatakan istawa alal arsy, itu berarti Allah menggagahi arasy, iaitu arasy terpaksa tunduk kepada kehendak ketentuan Allah Ta'ala. Juga tidak ada seorang Islam pun yang membangkang, walaupun dia berfahaman musyabbihah, tapi dia tidak akan sampai mengatakan Allah tidak menggagahi arasy atau arasy tidak perlu tunduk kepada kehendak Allah. Dia tidak akan sampai ke tahap itu. Berarti itu qadar yang mustarak. Itu kita kata konsensus ataupun mahallul ittifaq. Itu a point of agreement antara semua orang Islam bahawa bila kita katakan Allah Ta'ala menguasai arasy, pasti. Kalau kita mengatakan Allah Ta'ala menggagahi arasy, pasti. Tapi kalau dimaknakan dengan makna zahir yang bercanggah dengan ayat muhkamat, seperti Allah duduk di atas arasy atau Allah bertempat di atas arasy, maka itu ditolak oleh majoriti umat Islam, ditolak oleh ahli sunnati wal jamaah, kerana itu membawa kepada makna yang membatalkan ayat yang muhkamat, sedangkan hunna umul kitab. Ayat muhkamat itu adalah induk kepada Al-Quran. Dan sepatutnya kita bersikap sebagaimana yang dipegang oleh ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya. Mereka berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya. Sama ada yang muhkamat atau mutasyabihat, dua-dua diimani. Kenapa? Kullun min indi rabbina. Setiap satu pun daripada ayat-ayat Al-Quran itu, sama ada dia berbentuk muhkamat ataupun dia berbentuk mutasyabihat, dia tetap daripada Allah Ta'ala. Maka kita wajib beriman. Jadi kalau diletakkan makna ayat mutasyabihat itu dengan makna yang zahir, yang bercanggah dengan ayat muhkamat, sepertinya kita telah membatalkan ayat yang muhkamat. Jadi itu sebab ditolak makna-makna. Bukan ditolak ayat Quran. Tak boleh kita menolak istiwa. Tak boleh kita menafikan dengan kita mengatakan tak ada istiwa bagi Allah. Tak boleh. Kita mesti mengimani istiwa bagi Allah Ta'ala. Cuma dalam memaknakan, kita berpegang dengan ayat muhkamat yang menunjukkan kepada tanzih, menunjukkan kewajipan kita mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk, maka pada ketika itu tanzih itu boleh dicapai sama ada dengan jalan majoriti salaf iaitu tafwid, ataupun dengan jalan majoriti khalaf iaitu takwil. Jadi ada orang yang tidak faham, dia kata sepatutnya yang menerima tafwid menyesatkan orang yang menggunakan takwil, dan sebaliknya orang yang menerima takwil sepatutnya dia menyesatkan orang yang tafwid. Ini betul-betul gagal faham. Dia ingat kalau asal berbeza pendekatan saja kena mesti saling sesat menyesatkan. Mungkin memang dia aliran yang suka menyesatkan orang barangkali, jadi dengan orang Islam lain pun macam itu. Tidak. Kerana natijahnya masih sama. Yang sesat itu kalau menyamakan Allah seperti makhluk. Mengatakan Allah itu alam, tak kisahlah alam ghaib ke alam syahadah, itu yang sesat. Tetapi kalau mengatakan Allah tidak sama seperti makhluk, maha suci Allah daripada menyerupai makhluk, sama ada berpegang itu dengan cara tafwid atau berpegang itu dengan cara takwil,
kedua-duanya membawa kepada akidah yang betul, iaitu akidah yang munazzihah, akidah yang mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan, akidah yang mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Sementara kalau tidak demikian, maka dibimbangi akan terjerumus kepada akidah musyabbihah, iaitu akidah yang membawa kepada menyamakan Allah seperti makhluk. Ya, Allah juga ada tempat tertentu, tempatnya itu pula di atas arasy, iaitu makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian Allah nanti bergerak lagi, bukan saja tempat Allah di atas arasy, ada kalanya Allah itu di langit dunia dan seterusnya. Jadi ini adalah kekeliruan yang serius dalam berinteraksi dengan ayat suci Al-Quran. Jadi kita ada dua pilihan, sama ada kita memilih wakaf pada lafzul jalalah, tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah, maka tafwid, serah kepada Allah lah makna yang sebenarnya, ataupun kita wakaf kepada warasikhuna fil ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu makna daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya, maka boleh menerima pendekatan takwil, tapi tidak boleh membuat pendekatan tashbih ataupun isbat makna zahir, kemudian seolah-olahnya selari dengan ahli sunnah dengan mentafwidkan kaifiat. Itu bukan pegangan salaf, bukan juga pegangan khalaf daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu adalah pegangan golongan musyabbihah ataupun juga golongan mujassimah yang patut kita jauhi. Baik, jadi itu perbezaan antara pendekatan salaf dan khalaf, tapi akidah mereka sama-sama akidah yang tanzih. Baik, seterusnya cetakan lama, sebab ada beza. Kalau cetakan baru yang kulit warna hijau, saya masih pakai cetakan lama kulit warna oranye ni, di buku surat 106. Baik. Ada dakwaan yang mengatakan golongan salaf tidak mentakwil secara tafsil. Kan tadi kita sebut majoriti salaf mereka takwil ijmali. Mereka takwil tapi secara umum saja. Makna sebenar serah kepada Allah. Tetapi nak mengatakan bahawa salaf langsung tidak menggunakan takwil tafsili, iaitu mengalihkan daripada makna yang tidak layak pergi kepada makna yang tertentu, itu tidak tepat. Kerana memang dalam generasi salaf juga mereka ada melakukan takwil yang tafsili. Jadi siapa yang menolak metod takwil, sebenarnya dia menolak metod yang diterima oleh salaf. Walaupun dia mengaku salafi, ya, kami pengikut salaf, tapi itu pengakuan yang dusta atau pengakuan yang keliru. Cuba lihat, ya. Ada dakwaan yang mengatakan golongan salaf tidak mentakwil secara tafsil. Apakah benar pendapat ini? Jawapan, pendapat ini tidak benar. Ya. Ini pendapat yang keliru. Walaupun golongan salaf secara umumnya atau secara majoritinya mentakwil secara ijmal, secara ringkas saja, umum saja, ada di kalangan salaf yang mentakwil secara tafsil, yakni secara terperinci. Kita bawakan contohnya di sini. Misalnya ayat suci Al-Quran surah Al-Qalam, ya, ayat 42. Ayat 42, Allah Ta'ala berfirman, yauma yukshafu an saq. Terjemahannya adalah hari yang disingkap betis. Jadi kalau orang yang cenderung pada musyabbihah, dia kata ya, hari kiamat nanti Allah akan singkap betis Allah. Tapi macam mana rupa betis Allah tu tak samalah macam betis makhluk. Wallahu a'lam macam mana bentuk dia. Tapi dia telah menisbatkan anggota betis bagi Allah Ta'ala. Padahal salah, iaitu sahabat Nabi, sepupu Nabi yang dianggap sebagai turjumanu zikri, rujukan besar dalam mentafsirkan Al-Quran, iaitu Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mentakwil kalimah saq itu dengan makna syiddah, kedahsyatan, ataupun suasana yang genting. Bila rujuk kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, dan juga tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Dan takwil sebegini juga dinakalkan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ibn Jarir At-Tabari daripada Mujahid dan lain-lain, generasi salaf. Tidak ada yang di kalangan salaf yang mengambil metod yang dia pegang oleh golongan yang sekarang ini dikenali sebagai golongan Wahabi, yang mana mereka itu kata, kami ikut Al-Quran. Dia semua pun ikut Al-Quran. Tapi kamu menafsirkan Al-Quran itu dengan makna yang bercanggah dengan ayat muhkamat. Dan salah tidak takwil, tidak tafsir demikian. Sayyidina Ibn Abbas
mengalihkan sak daripada makna zahirnya betis kepada makna yang sesuai dengan konteks ayat, iaitu syiddah. Bahkan kita boleh bayangkan dalam bahasa Melayu juga ada ekspresi yang sedemikian. Misalnya lah, bila ada dua orang nak bergaduh, nak bertumbuk, mungkin orang yang mereportkan, mencatatkan cerita itu mengatakan apabila perbalahan itu semakin meruncing, maka masing-masing pun menyingsing lengan. Padahal contohnya dalam kejadian itu, yang bergaduh tu mereka tak pakai baju pun. Bila tak pakai baju, apa yang nak disingsing lengannya? Tapi itu sebenarnya bukan makna zahir menyingsing lengan, tidak. Tapi itu adalah satu expression untuk mengatakan bersedia untuk bergaduh. Ataupun misalnya, apabila dia melihat anjing yang garang itu, dia pun angkat kain. Padahal dia tak pakai kain, dia pakai seluar. Tapi kenapa dia kata angkat kain? Bukan angkat kain di situ bukan makna yang zahir, tapi angkat kain di situ adalah ekspresi untuk mengatakan bahawa dia sedang bersedia untuk lari. Seorang kalau pakai kain, nak lari dia angkat kain dulu. Jadi dah digunakan istilah itu untuk menunjukkan keadaan yang orang tu nak lari, bukan mesti zahir dia angkat kain. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, sahabat Nabi sendiri memahami kalimah sak itu bukan dengan makna zahir iaitu betis, tapi dengan makna yang kontekstual iaitu syiddah, kedahsyatan hari kiamat. Dalam ayat 47 surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami telah binakan langit itu dengan tangan-tangan, dan sesungguhnya kami mempunyai kekuasaan yang luas yang tidak terhingga. Baik, jadi kalau ikut kefahaman golongan Wahabi, golongan Musyabbihah, mereka akan mengatakan kita kata tangan lah. Allah kata tangan, bi'aidin, dengan tangan-tangan. Maknanya ada banyak tangan. Aidin tu jamak, plural. Kalau yadun satu. Kalau yada ni dua. Kalau aidin banyak, at least 3 dan ke atas. Jadi kalau begitu, maknanya bi'aidin dengan tangan Allah lah. Tapi tangan yang layak dengan Allah lah, tak sama lah macam tangan makhluk. Itu sikap mereka. Padahal disebabkan anggota tangan itu adalah menjisimkan Allah Ta'ala. Jadi yang dipegang oleh generasi salaf, iaitu sahabat Nabi juga, Sayyidina Abdullah bin Abbas sekali lagi, radhiyallahu anhuma, mentakwilkan. Jadi jangan kamu kata kamu salafi, tapi kamu anti takwil, sedangkan salaf takwil. Jadi kalimah aidin itu, yang kalau secara zahirnya diterjemahkan sebagai tangan-tangan, sahabat Nabi yang jadi rujukan besar dalam bab tafsir menafsirkan aidin dengan quwwah. Ai was-samaa'a banainaha biquwwatina. Langit itu kami binanya dengan kekuatan kami, dengan kekuasaan kami. Boleh rujuk dalam tafsir At-Tabari. Takwil yang sama diriwayatkan daripada para tokoh tabi'in, bukan saja sahabat Nabi, tabi'in, dan juga para pemuka salafus salih seperti Imam Mujahid, Qatadah, Ibn Zaid, dan juga Imam Sufyan. Begitu juga ayat wahwa ma'akum aina ma kuntum, iaitu ayat 4 surah Al-Hadid. Yang ini pun bahkan Wahabi setuju. Wahabi terima takwilan ini. Saya tengok kata-kata mereka setuju. Mereka tak mau kata dan dia bersama dengan kamu tu, makna zahirnya ialah zat Allah bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Kerana ma'iyah tu secara zahirnya adalah ma'iyatu zat. Bila kita kata bersama, zahirnya adalah bersama dengan diri. Tetapi Wahabi pun tak terima kalau kata Allah berada di mana-mana kita berada, dan kita juga ahli sunnah wal jamaah tidak terima. Kita sama-sama mentakwilkan wahwa ma'akum di situ bukan makna zahirnya dia iaitu Allah, tetapi di situ adalah ilmun. Huwa di situ ditakwil kepada ilmun, ai ilmullah. Ilmullah ma'akum aina ma kuntum. Misalnya dipegang takwil sebegini oleh ulama salaf yang soleh, iaitu Al-Imam Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala. Beliau ketika berinteraksi dengan ayat mutasyabihat ini, wahwa sepatutnya tasyabuhnya itu Allah lah, dia. Mana Allah di mana-mana kita berada, itu tempat Allah. Bukan lagi di atas arasy. Tidak. Kita dan Wahabi saya lihat sepakat dalam bab ini, sama-sama mengalihkan makna itu kepada ilmu Allah. Jadi ada orang kata, ini bukan takwil. Ini memang makna dia di situ. Kamu tak faham makna takwil. Takwil itu makna mengalih daripada makna zahir.
Mana zahir daripada ma'ah tu ay ma'iyatul zat, bukan ma'iyatul ilim, bukan ma'iyatul qudrah. Tapi memang konteksnya begitu. Bila konteksnya begitu, itu yang dikatakan takwil. Jadi kamu menolak takwil, dalam masa yang sama kamu mengimplikasikan takwil, dan berbahaya ya sekiranya ayat mutasyabihat ini tidak ditakwil, akan jadilah ayat Quran itu bercanggah antara satu sama lain. Sebab itu kita tidak jumpa pakar-pakar tafsir itu di kalangan golongan musyabbihah. Pakar-pakar tafsir majoritinya adalah Asy'ariyah. Kerana kalau musyabbihah yang menafsirkan Al-Quran, jadilah makna itu bercanggah satu sama lain. Itu kita akan terangkan insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Bahaya kalau kita tidak menerima takwil ketika perlu takwil, iaitu di muka surat 107. Ada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.